Tak ada. Itu muntah aku cik. Masuk. Wah, masuk. Dengar bunyi dekat ada, tadi kau pasang. Oh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kita sentiasa mengharapkan ihsan Allah, sentiasa mengharapkan petunjuk Allah, dan kita tak nak pergi tanpa hidayah Allah SWT. Dan barulah kita berbicara tentang subhanallah. Kalau Allah reda kita tuan-tuan, Allah akan bagi kita hidayah. Allah akan bagi kita petunjuk, kekuatan kita untuk tinggalkan maksiat. Allahu Akbar. Kalau kita masih lagi dalam keadaan bermaksiat, bermakna kita masih dalam keadaan jauh dengan Allah SWT. So kita kena ada usaha untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kita kena usaha sendirilah. Kalau kita boleh berusaha untuk cari rezeki, walaupun hakikatnya rezeki itu dijamin oleh Allah SWT, tapi kita usaha juga kan, cari. Maka kita berusaha untuk mencari reda Allah SWT. Kita berusaha untuk tinggalkan maksiat. Kita berusaha untuk tinggalkan segala kemungkaran. Kita berusaha untuk lakukan 1001 kebaikan. Kena ada usaha. Dan agama ni kena ada usaha. Kena ada usaha untuk buat agama, untuk bina kekuatan, untuk hidupkan ibadah dalam agama kita ni. Kita kena ada usaha tuan-tuan. Kita kena ada usaha untuk bangun tengah malam. Tak boleh harap terkejut bangunlah, tak terkejut nak buat macam mana, tak terkejut. Tak, kita kena ada usaha. Kita kena ada keinginan yang mendalam untuk lakukan sesuatu yang baik. Kalau tak ada keinginan tuan-tuan, kan, kita tak akan ada tindakan. Bila tak ada tindakan, kan, apa yang kita hajati agak sukar untuk kita dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Waalaikumsalam. Dan Cik Putri, macam mana untuk kita mencari reda Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Putri, soalan ni, macam mana nak cari reda Allah? Kena carilah. Kan soalan, anda tanya soalan tu kan, macam mana nak cari? So anda kena cari. Kan, nak cari kat mana?
Isunya nak cari kat mana? Kan, nak cari reda Allah. Cari tu maknanya kita rujuk pada lokasi, tempat, kan, keadaan. Nak cari reda Allah tu kat mana? Dia tentu tak ada kat kedai kan? Takkan ada kat pasar raya. Kan? Letakkan diri kita, kebergantungan kita pada Allah tu sangat tinggi. Kita sangat mengharapkan ihsan Allah. Kita mengharapkan Allah, bukan mengharapkan makhluk. Tu kan, kita sedang menterjemahkan bahawa kita sedang mencari reda Allah. Kita ada masalah, kita kata dia buat, ni pesaing kita, yang tu, yang ni, nampak? So macam mana dapat reda Allah? Sedangkan kita tak reda dengan apa Allah bagi, orang itu Facebook. Orang yang mencari reda Allah ini, kehidupan ni semuanya diserahkan kepada Allah. Ada apa saja masalah berlaku dalam hidup dia, dia tahu itu datang daripada Allah. Kan? Sebab tu kita tengok diri kita. Kita banyak beri alasan kan? Kita banyak merungut kan? Kita banyak merengek kan? Nampak tak? Jadi kita jauh dengan reda Allah. So semua ini adalah proses untuk kita belajar. Kita akan didik hati kita untuk berlapang dada. Untuk menerima 1001 kemungkinan, ujian, cabaran, rintangan, kesakitan, kepayahan, penderitaan. Kita nak latih diri kita untuk menerima. Sebab Allah bagi tahu dah dalam Quran, siapa terima ujian dia, maka dia reda ke atas orang tu. Jadi nak terima reda Allah macam mana? Ada masalah, salahkan orang. Ada masalah, salahkan orang. Ada masalah, salahkan orang. Jadi kita takkan dapat reda Allah. Nak dapat reda Allah, dia punya formula tu yang Allah bagi. Kan? Kita reda dengan apa yang Allah bagi, maka Allah reda kepada kita. Bila Allah bagi kita kesusahan, kepayahan, kita sabar dengan ujian tersebut, maka Allah reda pada orang sabar. Itu Allah bagi tahu. Itu formula yang Allah garis pandukan dalam Al-Quran. Jadi kita, sekecil-kecil ujian, sekecil-kecil rintangan, sehinggalah sebesar rintangan, cuba lihat diri kita kat mana. Kalaulah rintangan sekecil tu pun, rintangan-rintangan kecil pun kita dah mengingik, kita dah mengeluh, maka bagaimana nak berhadapan dengan rintangan lebih besar, ujian lagi besar. Nampak tak? Allahu Akbar. Yang kita tengah potong bawang, kawan datang borak dengan kita. Potong, pop, kena. Tulang kau borak dengan aku. Nampak? Dah kena. Kalau kau tak borak aku, nampak? Nampak? Dia cari alasan, dia cari penyebab. Sebenarnya, kalau tak ada kawan kat depan, kalau tak dia kan kena juga. Jadi kita tak reda dengan apa yang berlaku. Jadi bila kita tak reda dengan apa yang berlaku, maka Allah takkan reda ke atas kita. Jadi nak jadi orang reda ni bukan senang. Yang bercakap ni pun sama. Kita sama-sama nak cari reda Allah. Sama-sama nak berulang. Kau buka tu kipas tu, Syafiq. Supaya gas panas tu boleh terisi sikit. Itu positif pakai. Nampak tak? Bila kita nak cari reda Allah ni, lokasinya, tempatnya, masanya, carilah reda Allah dengan kita berdoaan dengan Allah, uzlah, bersendirian dengan Allah, bersendirian. Maka pada detik itu kita hanya berdua dengan Allah. Saya tanya pada tuan-tuan perempuan, kalau ada satu meeting penting, meeting yang menentukan jatuh bangun syarikat, meeting yang menentukan hala tuju syarikat, meeting yang akan menentukan sales syarikat, meeting yang menentukan produk yang kita nak zahirkan, nak lahirkan. Agaknya meeting tu macam mana? Tempat tertutup, tempat penuh dengan orang, giuk pikuk dengan orang. Kita meeting kat tengah-tengah pasar raya, kita meeting tengah-tengah kenduri kahwin, kita meeting tengah-tengah orang main kompang, main paluan gendang, kan, kat tengah-tengah stadium bola tu. Kita meeting kat mana? Tempat tertutup, betul kan? Kita meeting tempat tertutup, maka yang datang tu yang boleh buat keputusan, yang lain tak dibenarkan masuk. Meeting tu meeting sangat penting, maka yang duduk dalam tu adalah orang-orang penting. Pernah terfikir tak kita meeting dengan Allah macam mana? Kamu tak letakkan diri kamu orang yang sangat penting dalam menentukan hala tuju hidup anda sendiri. Bukan tuan guru, bukan ustaz, bukan syekh. Watak penting untuk hidup anda. Tapi watak penting dalam hidup anda adalah anda sendiri. Anda lah lembaga pengarahnya yang akan menentukan hala tuju hidup anda di akhirat. So bila anda meeting dalam organisasi anda, akan tutup bilik tu. Meeting tu tertutup. Meeting tu dijalankan dalam keadaan yang teratur. Meeting tu dijalankan dalam keadaan senyap. Meeting dijalankan dalam keadaan sangat serius sebab kita bincang perkara yang menentukan jatuh bangun sebuah syarikat, organisasi. Tutup semua handphone. Senyap. Very serious. Yang bercakap akan diberi perhatian. Yang bercakap sungguh-sungguh. So meeting kita dengan Allah macam mana? Kita memainkan. Kita bangun ikut suka kita je. Suka ikut dan kita je. Suatu asingkan diri kita duduk seorang-seorang menghadap Allah. Berbicara dengan sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh.
Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Abu Hurairah. Subhanallah, hadis sahih. Sesungguhnya Allah berfirman, kalau begitu maknanya hari kursi. Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Nescaya aku penuhi. Penuhi apa? Hati kita. Di dalam dada dengan kekayaan. Dan aku penuhi keinginanmu. Nampak tak? Allahu Akbar. Bila kamu cari Allah, Allah akan penuhi apa yang kamu nak. Kamu cari makhluk, penuh dengan kesakitan. Penuh dengan kepalsuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Tadi sempat saya pergi minum tadi. Masuklah cerita pasal politik. Parti inilah, orang inilah, tuan guru inilah, ustaz inilah, PM lah apa. Sebenarnya hakikatnya, kan, semua orang ada sisi gelap. Semua orang ada sisi kepalsuan, penipuan. Allah bercakap tentang orang ni tak akan selesai. Masing-masing ada sudut pandang pada orang tu. Oh, aku suka PM ni, aku suka PM tu, mesti ada bertelingkah. Aku ni penyokong parti ni, yang tu parti lain, mesti bertelingkah. Walaupun semua parti mempunyai benda sama je, agenda sama, perbuatan sama je. Nampak tak? Sebab itulah banyak bercakap tentang akhirat. Bercakap tentang parti, bercakap tentang parti terutamanya, bercakap tentang agenda parti. Memang bergaduhnya. Memang akan berbalah. Memang akan berbeza pendapat. Kan? Bercakaplah tentang akhirat. Siapa-siapa yang beribadah sepenuh hati. Siapa-siapa beribadah kerana Allah. Siapa-siapa beribadah kan, atas tekad dia sebagai seorang yang fakir, sebagai hamba. Allah akan penuhi hati dia. Allah akan penuhi keinginan dia. Allahu Akbar. Nampak tak? Nampak tak? Bila Allah dah reda dengan orang tu, kan? Syaratnya apa? Beribadah. Tidak aku cipta jin dan manusia, melainkan beribadah pada aku. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia, melainkan beribadah pada aku. Beribadahlah pada Allah. Maka Allah akan reda dengan perbuatan kita. Subhanallah. Kita ibadah pun lintang bukang. Kita ibadah pun cincai buncai. Kita ibadah pun tak sungguh-sungguh. Letak ibadah tu di sepertiga malam. Start pukul 3, mampu pukul 3, pukul 4, pukul 5. Cantik masa itu semua. Bangun, duduk seorang-seorang, mengadu pada Allah. Bila Allah pandang kita dengan kasih sayang, subhanallah. Bila Allah dah reda dengan kita, tuan-tuan, setiap perbuatan kita di bawah kasih sayang Allah. Allah akan pelihara kita, tuan-tuan, dahsyat. Sehebat-hebat seorang ibu pelihara anak, tak akan mampu menyaingi kasih sayang Allah yang memelihara hamba-hamba ni. Allahu Akbar. Dan kalau dari segi makhluk, Nabi lah yang terbaik. Dan menjaga umat ni. Sebaik-baik ibu jaga anak, hebat lagi Nabi jaga umat ni. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Jadi kita dengan Nabi pun lintah bukang. Kan? Subhanallah. Allahu Akbar. Kan? Tengok. Saya salam tengoklah apa TV sekejap. Kan? Saya dimaklumkan kat TV tu berita. Apa jadah kita sekarang tak tahu dah, tuan-tuan. Dalam berita Astro Awani, tak salah saya, live. Astro Awani ada live kan kat YouTube kan? Ada. Saya nak tengok berita sebenarnya. Nak tengok apa perkembangan. Saya sebenarnya memang tak akan tengok punya. Selalu kita buka kan, tapi tak ada masa. Tapi semalam saya ada ruang sedikit masa. Saya ada appointment malam tadi. Nak lepas isyak tu nak pergi kan. Jadi isi sekejap tengok berita. Saya dikabarkan oleh berita live Astro Awani cerita tentang konsert apa tu? Coldplay. Coldplay nama dia. 4 jam lancar, tiket habis. 4 jam sold out. 4 jam. Itu aku tak kisah 4 jam tu satu hal. Boleh masuk kat berita. Maksiat ni cerita kat berita. Satu kebanggaan, satu kehebatan. Rekod. Dahlah tak habis dengan cerita kalimah Allah. Kan? Masuk pula cerita ni. Sedih lah. Next soalan. Puan Asmida. Apa khabar Puan Asmida? Lama tak dengar cerita Puan Asmida. Ya. Daripada TikTok di nak bunga angkasa, aku lelaki. Saya nak tanya sikit lah Pak Aris. Betul ke suara bagi kaum Hawa tu salah satu dari aurat? Suara apa? Perempuan? Ulama berbeza pendapat dah bab tu. Saya bukan ahli nak bercakap pasal tu kan. Kalaulah berkaitan aurat, perempuan tak boleh kerja langsung lah. Kalau dia melibatkan aurat, suara tu. Dia kat pejabat, ada bos. Jakim bos perempuan. Macam? Kat Jakim bos perempuan. Maknanya dia tak boleh pakai suara, dia pakai isyarat dia. Betul tak? Ada tak ustazah?
Ada tak Ustazah? Ustazah Asma, Ustazah Nur Ba'iyah. Itu semua lama. Ustazah baru, Ustazah Asma lagi. Yang terkenal Ustazah Asma sekarang. Kan? Dia pakai suara apa bagi ceramah? Kan? Bagi nampak tak? Kan? Yang saya belajar tak ada isu kat situ. Kan? Tak ada. Allah tidaklah sezalim tu. Allah takkanlah. Kan? Bukan macam tu. Kan? Subhanallah. Jadi dalam kehidupan kita tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita kadang-kadang ni jadi macam-macam perkara. Jadi isu sebenarnya kita ni kekurangan ilmu. Dan satu kita doa pada Allah, beri kita ilmu bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, bagi aku ilmu yang bermanfaat. Dan kalau tak, nanti kita dapat pelbagai masalah. Okay, next soalan. Yeah. Daripada muka buku, Encik Faris AS Legacy. Assalamualaikum Pak Haris. Ya. Salam hadir dari Negeri Sembilan. Amin. Pak Haris, macam mana kalau parent kita tak yakin pada anaknya yang anaknya boleh berjaya? Parent saya sentiasa tak yakin pada saya yang saya boleh berjaya dan saya risau. Dan risau bila saya tak ada duit. Tak kurang mak bapak yang tak yakin pada anak. Hidup kita tak bergantung pada mak bapak kita lah. Bukan semua dapat mak bapak warak dan alim. Kita patut hormat, taat pada mak bapak kita. Wajib taat pada mak bapak kita selagi tidak melanggar syariat. Tapi mak bapak kita yakin tak, kita tak yakin ke, itu semua tak ada kaitan dengan kehidupan kita. Kita teruskan perjalanan kita. Ada orang main dadah, main ganja, langgar pelacur, mak bapak bising, marah. Dia besar, dia berubah. Mak bapak tak yakin dia berubah. Mak bapak pun tak yakin dia berubah. Kau tak. Keyakinan mak bapak itu satu aspek. Tapi aspek yang paling penting adalah diri kamu sendiri. Jangan hidup dengan kebergantungan. Mak bapak pun makhluk juga. Jadi jangan hidup dengan kebergantungan mak bapak. Sebab mak bapak yang beriman, mak bapak yang beriman, mak bapak yang bertakwa, mak bapak yang faham tentang iman, dia akan sentiasa baik sangka pada anak-anak dia dan dia sentiasa memanjatkan doa tak putus-putus walaupun hatta anak dia pelacur sekalipun, anak dia berzina berulang kali sekalipun, bosia ke, bojan ke, anak dia bertukar dan anak dah jadi pondan sekalipun, dia sentiasa bersangka baik dengan Allah. Maknanya apa? Dia sentiasa mengharapkan Allah pasti akan bagi daya pada anak aku. Dan doa dia tak pernah putus-putus. Nampak tak? Jadi sama ada mak bapak kita yakin atau tidak kepada kita, perjuangan kita kena teruskan. Kamu yakin kamu akan berjaya, teruskan. Kan? Keyakinan kamu sangkut pada Allah SWT. Bersangka dengan Allah SWT. Nampak tak? Kalau mak bapak kamu tak yakin, saudara mara kamu tak yakin, pakcik kamu tak yakin, makcik kamu tak yakin, adik-adik kamu tak yakin, itu hak mereka. Tapi urusan anda dengan Allah SWT, anda teruskan. Anda kena tingkatkan ibadah anda, mantapkan ibadah anda, perkasakan amal ibadah anda yakin pada Allah SWT. InsyaAllah, khafa bil yakininan. Anda yakin dia pada Allah. InsyaAllah anda akan menang. Dan tak kurang, mak bapak yang kurang yakin pada anak, tak yakin pada anak. Anak bodoh kat sekolah, tak pandai. Tiba-tiba anak dia berniaga. Mak kata, engkau dulu sekolah pun bodoh nak niaga. Pergi kerja sudah lah. Ada macam tu. Engkau sekolah pun bodoh. Aku tahulah, aku lahirkan kau, aku tengok kau ni bodoh, tak pandai. Dah lah, buat apa bangun duit nak pinjam bank. Kadang-kadang mak bapak ni dia terlalu takut. Kan? Tapi generasi hari ni generasi yang berani untuk hadapi cabaran. Tapi kena bijaksana Jangan mentam je. Kena ada sedikit ilmu, kena ada pengetahuan, kena tanya orang. Sebab dunia perniagaan bukan dunia atas emosi. Hari ini, dunia ini berubah dalam keadaan yang kita tak mampu nak ramal. Mungkin saja semalam saya pergi bincang pasal bisnes sikit tentang perjalanan bisnes madrasah saya. Mesti ada sedikit pendapatan kan. Saya nak minta orang je, orang berbulu tengok kita. Orang bukan ada duit. Kan? Jadi saya bincang, saya simpulkan bahawa dalam keadaan ekonomi hari ini, satu, yang kedua dalam keadaan tidak ketentuan ekonomi cuacanya, kita boleh tiba-tiba kerajaan kata darurat sebab cuaca yang sangat dahsyat. Dia naik 43, 42, orang jalan pingsan, orang jalan meninggal. So kerajaan kata darurat. Ia boleh mengulangi peristiwa yang berlaku ketika PKP sebab COVID-19. Ia boleh berlaku. Dan saya dah bagi tahu dah dalam live saya. Ujian yang akan datang lebih dahsyat daripada apa yang telah kita lalui sebelum-sebelum ini. Sebab kita menuju kepada kehancuran. Bila menuju kepada kehancuran, takkan lebih baik. Kemarau yang berpanjangan itu hadis. Kemarau di mana hujan tak turun itu hadis. Nabi dah bagi tahu awal, itu adalah perkara yang Nabi sampaikan kepada kita untuk selamatkan umat yang dia sayang. Umat baginda, umat Muhammad. Kita ni umat Muhammad. Nabi dah bagi tahu kita awal-awal.
So jangan kita ambil mudah. Bila kemarau berpanjangan, makanan akan berkurangan. Sebab tu orang Islam dia makan bukan sebab nak hidup. Dia makan ni bukan sebab nak hidup. Allah boleh bagi kamu hidup walaupun kamu tak makan. Makan bukan sebab untuk hidup. Tidak. Kita makan ni sebagai satu perjalanan kehidupan kita untuk kekal sihat agar kita dapat beribadah. Kita puasa tak makan pun, tapi masih lagi hidup. Nabi Daud, dia berpuasa setiap hari. Nampak tak? Kita umat Islam, umat Muhammad, puasa satu hari buka. Puasa satu hari buka. Puasa satu hari buka. Kan? Allahu Akbar. So kita makan bersederhana, bukan makan sampai kenyang, makan lagi sebab tengok makanan banyak. Nampak tak? So, kita kena didik diri kita sekarang ni. Kurangkan makan, banyakkan ibadah. Sebab tu makan ni, dia tak letak sedap tak sedap. Dia terletak pada berkat. Faham tak? Bukan sedap tak sedap. Faham tak? Dia letak pada berkat tak berkat. Makan ni bukan terletak pada banyak atau sikit. Berkat tak berkat. Nampak tak? Matlamat kamu makan kenapa? Kerana Allah. Jadi makanlah. Kan? Bukan makan tonyo. Kita berada di penghujung sekarang ni. Tiba masa bekalan makanan akan berkurangan. Bagi itu umat Islam yang beriman pada Allah tak ada masalah kalau makan tak ada. Sebab kita dah biasa puasa. Maka siapa-siapa, saya nak bagi tahu pada awal-awal pada anda, ingat baik-baik. Tak payah nak simpan stok-stok makanan. Itu semua tak ada. Tak ada yang diajar macam tu. Yang diajar oleh Nabi ialah zikir. Sesiapa yang amalkan zikir, dia akan kenyang berpanjangan. So, start sekarang zikir. Main zikir sekarang. Bila kamu zikir, reka dengan zikir, perut kamu akan kenyang. Satu, kamu makan sikit je. Secara automatik dia kenyang. Ini memang adalah ahli-ahli zikir. Mereka yang memang berzikir setiap hari, mereka makan tak banyak. Bila makan tak banyak, senang bangun. Senang bangun pagi. 3:30, 4, mesti memang terkejut ni. InsyaAllah memang terkejut. Sebab dia main dengan zikir. Dia zikir je. Sebab tu darah dia mengalir. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Nampak kan? So, banyakkan zikir. Kita akan cepat kenyang. Siapa nak diet, banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Ada orang diet ambil oat. Oat bukan bagus untuk... Oat tak ada kaitan dengan kesihatan. Ini adalah permainan syarikat-syarikat marketing. Nak beri gambaran makanan sihat. Tak ada. Oat tak ada kaitan pun. Yang paling bagus ialah kamu berpuasa. Yang paling bagus ialah kamu zikir. Zikir menyebabkan kamu makan tu sekadar kamu perlu makan dia untuk kesihat. Allahu Akbar. Banyakkan zikir. InsyaAllah. Next. Daripada Irwan di TikTok, nak tanya, boleh ke orang Kristian pakai kalimah Allah? Kita cerita pasal skop negara kita Malaysia. Kalau di Mesir dia lain. Kita pandang pada negara kita Malaysia. Kita sangat khawatir, kebimbangan kita jelas. Mubalik Kristian sedang berusaha untuk sebarkan Kristian di negara kita. Dari sudut perlembagaan, ia tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan penyebaran agama lain melainkan Islam dari sudut perlembagaan. Telah pun disepakati oleh mereka-mereka yang bersetuju untuk berada dalam skop kemerdekaan ini. So, jangan dipertikaikan tentang perlembagaan. Sebab itu kita sangat bimbang, kekhawatiran kita sangat dalam. Ia akan diguna pakai dalam urusan dakwah Kristian untuk memesongkan akidah manusia yang kurang imannya, kurang pengetahuannya, kurang kearifan tentang agama tauhid ini. Bila dia sebut orang Islam pun sembah Allah, Kristian sembah Allah, kita sama dia kata. Ini yang kita bimbang. Bukan semua orang faham. Kalau Ayapin sendiri ada pengikut, bayangkan agama samawi, agama langit macam ni. Yang dulu ni Kristian adalah agama yang dibenarkan. Kitab Injilnya. Jadi kita bimbang. Kita khawatir, kita risau. Sebab hari ini orang dah tinggalkan Quran. Berapa ramai orang yang mempunyai keinginan mendalam nak tahu tentang Islam. Mereka kaji Quran. Makin kaji, makin jumpa kebenaran. Makin kaji, makin jumpa kebenaran. Pelik orang kafir buka Quran untuk cari kebenaran. Kita punya bebal, kebangsatan kita paling dahsyat. Allah dah hadirkan Quran sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai bimbingan. Kita tak pakai. Sebab tu ramai orang terperangkap dengan agama lain, terutama Kristian. Mereka akan percaya bahawa Allah itu Tuhan yang disembah oleh Kristian itu adalah Allah yang kita sembah. Sama. Kenapa nak takut? Ini hujah-hujah yang kita tak tahu nak jawab. Bagi orang biasa. Satu kalimah Allah harus dipertahankan.
Perkakas-perkakas Islam harus dipertahankan. Kita tak nak lagi kompromi. Kita tak nak lagi kompromi. Kita kena ada ketegasan. Jadi saya minta parti-parti politik yang berjuang, kan, jangan pandai cakap je. Kuatkan usaha, tingkatkan usaha. Kan? Kita bukan nak dapat mileage untuk parti, kita nak dapat kekuatan dalam Islam. Jangan perjuangan ni serah pada NGO. Parti politik kamu masuk parlimen, NGO tak masuk. Kena ada suara yang keras. Kena ada suara yang tegas. Tak ada kompromi. Bayangkan besok kat gereja-gereja tertulis besar kalimah la ilaha illallah. Kat luar sana. Kan? Ini kita takut ni. Kan? Gereja St. Mary, la ilaha illallah. Kita takut. Terutama di Semenanjung ini. Kan? Kita kena tegas. Dan ini hak kita. Kita wajib pertahankan. Kita tak nak berkongsi. Kalau nak kongsi, masuk Islam. Simple. Kan? Kalau kamu nak berkongsi kalimah itu, masuk Islam. Welcome. Tapi untuk agama lain, tidak. Kita tutup pintu rapat-rapat. Tiada perbincangan. Tiada tolak ansur. Sebab nenek moyang kami terlalu banyak tolak ansur. Nenek moyang kami terlalu banyak tolak ansur. Dan kita boleh bersama, tak ada masalah. Demi perpaduan negara, tak ada masalah. Tak ada isu pun. Kita berkongsi banyak benda. Tapi kalimah Allah, sorry, kita tak nak kongsi. Tanah kita boleh kongsi. Kan? Telah pun kami buktikan kami sanggup berkongsi. Malah hari ini kami sendiri tak ada tanah. Tanah ini tanah nenek moyang kami. Kami sanggup berkongsi. Malah hari ini kami hilang sebagian besar tanah-tanah kami. Kami tak nak salahkan orang. Kami akui kami silap. Kami akui kami leka. Kami akui pemimpin-pemimpin bangsa kami rakus, tamak, sombong, angkuh. Tapi kalimah la ilaha illallah kami tidak akan serahkan kepada pemimpin kami. Kalimah la ilaha illallah tidak akan kami serahkan kepada pemimpin kami. Seperti mana kami serahkan tanah-tanah untuk mereka uruskan. Akhirnya kami dan anak cucu di depan kami tidak ada tanah lepas ni. Nampak tak? Maka kalimah la ilaha illallah tidak akan kami kompromi. InsyaAllah. Maka kekuatan madrasah apa dia? Kita doa, solat hajat. Apa kekuatan madrasah? Kami tak keluar ke tengah-tengah jalan raya. Tapi kami keluarkan suara kami dengan dalam bentuk doa. Itu yang kami ada, kami gunakan. InsyaAllah. Wallahu alam. Next. Tap skin yang bantu kita, tap skin sikit. Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bantu orang macam ni, nampak tak? Banyak love pulau. Bantulah kita sikit. Kita nak target apa? Berapa dapat ni? Boleh pergi 100. Itu sekali kita dapat dalam bas. Nak pergi Johor. Okey. Berapa pun dapat, Alhamdulillah. Yang penting, anda apa tadi kita buat apa kata? Share apa? Perkataan tu? Oh ni, repost. Repost. Minta tolong kita repost. Repostkan live ni. Supaya dia berada kat dalam anda punya file. Macam itulah. Sebab kalau tak, anda tak dapat tengok balik. Nak tengok balik kan. Okay, next. Daripada Puan Isyitan Nafis Hatun. Ya, Puan Intan. Dia daripada TikTok. Lepas soalan Puan dibaca Puan. Adakah boleh mak bapak maki anak-anak kalau anak-anak nanti masuk neraka tapi mak bapak selamba roh je? Dia macam ni tau Puan Intan Nafis Hatun. Zaman telah berlalu, banyak berubah. Pendekatan kita juga kena berubah. Itu bukan makna kita kompromi dalam mendidik anak. Kita kena tegas mendidik anak. Ada mak bapak tak gerti jadi bapa. Nak kahwin sangat. Doa nak dapat anak tapi tak pandai jadi bapa. Tak gerti nak didik anak. Menangkan anak. Anak berzina pun anak betul. Anak cakap apa saja, anak saja betul. Orang semua salah. Anak ada segelintir ibu bapa hari ini banyak macam tu juga. Kan? Jadilah mak bapak yang ada ilmu. Engkau doktor, engkau peguam, itu belum tentu kau ada ilmu parenting skill. Jangan kau samakan ilmu doktor kau, ilmu usahawan kau, ilmu farmasi kau, ilmu perniagaan kau, marketing kau, and kau nak samakan dengan ilmu kebapaan. Kau kena belajar walaupun kau doktor. Kau kena belajar walaupun kau peguam. Kau menang bicara dalam mahkamah. Belum tentu kau boleh menang bicara di hadapan Allah besok kalau kau tak didik anak kau dengan baik. Kena faham tu. Kau ustaz. Engkau mahir bab hadis, engkau mahir bab tasawuf. Engkau hebat. Belum tentu kau boleh didik anak kau dengan baik. Jadi jangan sombong dengan Allah. Ilmu yang kita ada tidak boleh diwarisi. Kita kena didik dia, kita kena tarbiyah dia. Tak semua orang. Ada orang bergelar ustaz, dia habis banyak masa kat luar. Masa untuk anak tak ada. Nampak tak? Dia ceramah dengan semua orang, bantu anak, bangunkan anak, anak soleh. Dia kat rumah tak ada masa.
Dan setiap malam dia bagi pada masyarakat. Dia tak ada masa dengan anak dia. Dia tak ada quality time. Nampak tak? Jadi kita jangan sombong. Kita perlukan ihsan Allah. Kita perlukan bantuan Allah. Maka dalam mendidik anak ni sahabat-sahabat, kita perlukan bantuan Allah. Siapa pun kita perlukan bantuan Allah. Sehebat mana pun kamu cikgu disiplin. Berapa banyak cikgu disiplin kat sekolah, mampu disiplin ke pelajar tapi digagal disiplinkan anak-anak dia. Ini bukan gurau. Berapa banyak orang bergelar CEO, bergelar pengurus, bergelar pengarah yang dihormati oleh pekerja-pekerja dia, tapi anak-anak dia langsung tak respect mak bapak. Walaupun mak bapak dia adalah CEO di dalam syarikat besar. Dia balik rumah, dia tengok anak dia tengah tidur lagi. Solat subuh pun tak ada. Berapa banyak mak bapak dia hebat kat luar tapi dia gagal dekat dalam rumah. Satu, mak bapak perlukan ilmu keibapaan. Dan kesempatan ini saya nak ambil. Berulang-ulang kali. Jom hadir ke program Setia City Convention Center 24 dan 12. Kita cerita benda ni. Kita nak bicara benda ni. Dan kita nak doa ramai-ramai. Ya Allah, kami hadir dalam majlis ilmu sebesar ini. Berbicara tentang keluarga kami, Ya Allah. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Kalau kau terima, Ya Allah, usaha kami pada hari ini, Ya Allah. Seharian kami berkumpul di sini, Ya Allah. Nanti 24 dan 12, kita doa macam tu. Ya Allah, dengan berkat ada orang dalam ni yang kau pandang mulia. Berkat orang-orang ini, Ya Allah, tolonglah kami semua. Selamatkan keluarga kami, Ya Allah. Selamatkan keluarga kami, Ya Allah. Nampak? 24 dan 12. Jom, join. Kat muka buku, kamu dapatkan maklumat direct. Dekat TikTok, kamu dapatkan maklumat. Anda boleh dapat maklumat di file kita. Kan? Atau pergi kat nampak Pak Ari tu semua kita punya file lah tu. Pergilah kat situ, dapatkan maklumat. Tanyalah kat komen. Kita bantu anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Next. Dan yang penting mendidik anak maki amun tu semua kita stopkan lah. Tegas dan keras, tetapi kan bijaksana. Okey. Daripada muka buku, ini daripada inbox. Assalamualaikum. Boleh tanya Pak Lis tak? Bagaimana seorang pendosa yang nak berubah ke arah kebaikan tapi sering diuji bertubi-tubi? 3 tahun lebih diuji tanpa henti dari PKP sampai sekarang. Siapa pun anda rasa saya dulu kat sini Allah tak uji ke? Kalau kita belajar tasawuf bab tauhid, siapa-siapa manusia yang tidak diuji, makna dia terkeluar daripada radar Allah. Satu kerugian besar. Siapa-siapa yang Allah dia tak rasa ujian, sihat, tak sakit langsung, tak ada masalah, bisa jadi dia satu kerugian bagi dia. Sebab tu orang belajar bab tauhid, terutama dalam tasawuf, apabila Allah uji dia bersyukur. Dalam bab syukur, orang biasa akan letakkan syukur tu bila dia berjaya. Dia menang, dapat projek, pendapatan bertambah, gaji naik, anak pandai, perusahaan cemerlang. Syukur. Tapi dalam bab tauhid, mentauhidkan Allah, bila Allah uji, terduduk, tersungkur, tertiarap, berturut-turut, dah lah kena buang kerja, anak pula sakit, isteri pula tinggalkan dia, suami pula ada skandal, bertindih-tindih, dia bersyukur. Sebab ini cara Allah heret dia dekat dengan Allah. Allah tarik dia dekat dengan Allah. Itu orang yang belajar. Sebab tu, ada satu Habib ni, arwah dah Habib ni. Bila dia sakit, anak murid kata, Habib, saya nak bawa Habib ke doktor. Bukan seorang dua, ramai anak murid nak bawa. Habib ni kata apa? Kalau sakit ini, Allah sihatkan aku nanti. Kalau sakit ni Allah ambil daripada aku, satu kerugian besar daripada aku. Kerana dengan sakit ini, aku tahu aku adalah hamba pada dia. Mengharapkan dia setiap saat. Selagi aku boleh, aku akan hadap. Sakit ini menjadikan aku lebih dekat dengan Allah SWT. Sakit ini telah mengambil tidur-tidur aku. Sakit ini telah mengambil suka ketawa aku untuk dunia ini. Nampak tak? Jadi bila anda sakit, anda kena bayang, ramai lagi yang sakit. Ramai lagi susah. Maka jangan letakkan susah itu menjadikan sebab anda tidak boleh kembali pada Allah. Anda nak kembali pada siapa? Anda nak kembali pada siapa? Anda nak cari siapa? Siapakah orang paling rapat dalam hidup anda yang akan selamatkan anda? Siapakah orang paling rapat dengan hidup anda yang anda boleh percaya pada saat ini? Engkau rasa engkau boleh jumpa ke orang yang boleh kita percayai pada zaman ini? Kau rasa senang ke? Sebab tu jaga kawanmu baik-baik. Kalau kawan itu telah terbukti dia baik. Jagalah hubungan yang kamu telah terbukti dia bagus. Jangan suka-suka tau. Sakai sana, palau sana. Jangan, tuan-tuan. And subhanallah, hari ini kita susah nak cari orang baik-baik. Kita berada di penghujung perjalanan. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sesusah mana pun dalam bab tauhid, Allah sayang dan suka pada orang yang berdosa pada dia tapi kembali pada dia.
Sahabat, apa pun terjadi, letakkan Quran depan matamu. Apa pun terjadi, benarkan dirimu terpandang berulang-ulang kali Al-Quran, naskah Quran. Pandang. Mudah-mudahan itu menjadi asbab kamu nak kembali pada Allah dengan pegang dia. Peluk dia, baca dia. Akhirnya insya-Allah. Sahabat, dan subhanallah. Saya cadangkan kalau ada rezeki lebih, beli jam yang ada ayat Quran. Ada masa masuk azan. Tak mahal pun sebenarnya, 100 lebih kat sini. Kat masjid. Tapi masjid besar kan, kita ada kecil sekarang, ada jam-jam yang boleh letak kat rumah. Dia akan mengaji berulang kali. Dekat-dekat nak masuk zuhur dia mengaji. Dekat-dekat nak masuk asar dia mengaji. Mudah-mudahan itu menjadi asbab telinga kita sentiasa mendengar yang baik-baik. Ada zikir. Nampak Buat, tuan-tuan. Itu juga mempengaruhi. InsyaAllah. Satu, sebesar mana pendosa. Saya juga pendosa. Anda semua pendosa. Kita tak ada pilihan. Jangan jadikan hidup ni sebagai pilihan. Ini bukan menu makan. Tak nak makan masak asam, boleh ambil masak kari. Tak nak masak kari, boleh makan masakan lain. Hidup ni bukan pilihan. Melainkan kita mesti buat perkara yang disyariatkan, mesti buat. Tak boleh pilih-pilih. Allahu Akbar. Bila kita lemah, orang lain akan mula tunjuk kehebatan. Tengok, bila lawangan azan mula diganggu. Bukan tak pernah sebelum ni, tapi sekarang ni dah mula berani. Bab syariat tidak ada kompromi. Azan ialah syariat. Lawangan azan Allahu Akbar, itu syariat. Tak boleh kompromi. Nampak tak? Kita pernah buat sedikit silap dulu. Kesan PKP. Kerana risau sangat mati, risau sangat kena penyakit, masjid tutup sampai terlupa nak azan. Nampak tak? Azan tu syariat. Kena azan walaupun tutup masjid. Kan? Yang tutup masjid bukan mulut kau. Azan le. Faham? Allahu Akbar. Nampak tak? Kita baru diuji sikit, kita dah jadi kelang kabut. Maklumlah negara kita bukanlah besar banyak ujian pun. Kita ada gunung berapi. Kan? Kita tak ada yang berbumi, yang besar-besar, berskala besar-besar. Kan? Jadi kita sikit demam, dah anggap macam, kan? Dah nak meninggal. Faham tak? Kan? Allahu Akbar. Kita jadi kelang kabut. Subhanallah. Jadi, sahabat-sahabat, kembali pada Allah, apapun terjadi. Dan mudah-mudahan live seperti ini menjadi asbab untuk kita dekat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan dakwah kita yang kita sebarkan dalam live seperti ini menjadi asbab untuk kita semua dekat dengan Allah SWT. Kita saling sebarkan kasih sayang. Dan rahmatan lil alamin, itu perjuangan Nabi SAW yang kita sambungkan perjuangan itu. Sebarkan kebaikan, sebarkan kasih sayang. Mudah-mudahan kita dapat sayang. InsyaAllah. Wallahu alam. Next. Daripada TikTok, Suroja Irdina. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana saya nak lembutkan hati dengan mak apabila saya dipilih kasih, dididik secara kasar? Allah ada banyak cara untuk bawa kita dekat dengan dia. Kadang-kadang kita nampak dengan mata kita, kita tak faham hikmah di sebalik satu perkara yang berlaku. Allah takdirkan kamu ada mak, tapi mak kamu didik dengan kasar. Kadang-kadang kamu rasa kamu bukan anak yang paling disayang. Orang lain yang disayang, anak-anak lain. Tapi kamu pernah terfikir tak berapa ramai orang, tadi baru saya jumpa seorang lelaki yang dia dibesarkan oleh mak saudara dia. Lahir-lahir tu bagi kat mak saudara dia, iaitu adik-adik kepada mak dia. Bagaimana perasaan dia bila dia sedar benda tu? Anda masih ada mak. Ada orang lahir-lahir, mak meninggal. Jadi setiap kita ada bahagian masing-masing. Semua yang Allah lakukan, demi Allah, wallahi bukan untuk menzalimi hamba-hamba dia. Itulah proses untuk kita menjadi orang yang dekat dengan dia. Satu, golongan afiah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Manusia yang dipanggil golongan afiah ni, bila Allah puji, dia makin dekat dengan Allah. Makin Allah puji, makin dekat dengan Allah. Maka kena faham, Allah puji kita tu, mak kita perangai macam ni, itu ujian untuk kita. Mak kita tengah sakit, bukan ujian untuk dia saja, ujian untuk kita. Sanggup tak kita jaga dia? Sanggup tak kita ambil cuti untuk uruskan dia? Sanggup tak kita peruntukkan masa untuk uruskan dia? Nampak tak? Ujian untuk kita juga. Kan? Dia merendasi banyak perkara. Kadang-kadang kamu tengok orang miskin. Miskin dia tu ujian untuk dia miskin, tapi ujian kamu Allah bagi kaya. Kamu sanggup tak tolong dia? Nampak tak? Jadi setiap ujian untuk orang ada kaitan dengan hidup kita juga. Subhanallah. Jadi kalau mak kita garang, mak kita tegas, mak kita ni banyak buat silap dalam mendidik anak. Sebab mak bapak banyak yang tak tahu didik anak. Maka dia silap mendidik anak. Kita yang faham, jangan balas didikan itu dengan cara yang sama. Kita dah faham tentang hukum hakam. Kita dah faham dah. Maka jangan balas emosi. Mak kita silap, jangan balas dengan silap. Mak kita khianat kita.
Dia ni kan pilih kasih, terang-terang pilih kasih. Sedangkan harta dia ada, semua dia dah bagi kat orang. Bagi anak-anak lain, sampaikan cucu pun dibagi. Kita ni tak dapat satu benda. Jangan balas. Sebab rezeki kau lagi besar. Allah sediakan mahligai besar dalam syurga Allah. Apalah ada dengan tanah ni, besok kita mati tanah yang kecil tu kita masuk. Pun bukan tanah kita mati, dalam tu kita duduk. Tanah orang yang orang sedekah, bukan tanah kita. Kau kasih orang kaya banyak tanah tu, apa dia fikir sangat dengan tanah tu? Ada Melaka di tanah tak? Infak kat saya, nak bangun madrasah. Takut dia dengar. Takut, bergaduh adik-beradik, nak infak. Ada bergaduh, dah lagi, tarik balik. Kan? Sedangkan dia mati besok, bukan tanah dia yang tanam jasad dia. Tanah orang yang infak tu. Nampak kedekut sangat, na'uzubillah. Takut sangat nak infak tanah. Dia masuk dalam lubang, yang lubang tu, tanah tu dah tanah orang lain infak. Nampak? Jadi apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, terutama dengan mak bapak kita sambut dengan cara baik. Kita tak ada pilihan, bukan pilihan. Kata pun dosa besar, kau nak kata apa lagi? Itu garis pandu yang Allah tetapkan untuk bawa kita dekat dengan dia. Kita kena sabar, kita kena reda. Ini ketentuan Allah kat atas hidup kita. Maka apa kita nak buat? Balas balik. Mak bagi kita dengan buruk, bak kata orang. Kan? Baling batu dapat mangga. Sepatutnya pokok mangga tu baling kau batu balik. Tak, kau baling batu kat pokok mangga jatuh buah. Dan kau makan dengan sedap. Biji dia kau tanam, beribu keluar. Bertahun-tahun. Nampak tak? Itulah memberi manfaat. Jadi kalau mak kita khianat kita, mak kita zalim dengan kita, mak kita tak adil dengan kita, mak kita cakap macam-macam cerita buruk tentang kita, menambah-nambah cerita, kita dengan Allah kata, ya Allah, aku ampunkan dosa aku dan beri aku kekuatan, ya Allah. Minta pada dia. Sebab dialah ya Hayyu ya Qayyum. Dialah ya Fatah ya Razak. Nampak tak? Jadi kena minta pada dia. Itu adab kita dengan Allah. Jangan hadap masalah tu seorang diri, tapi adablah bersama dengan Allah. Sebab Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka jumpa Allah, uzlah. Seorang-seorang duduk minta pada Allah, menangis. Ya Allah, orang lain dapat ibu yang baik. Aku dapat ibu yang seperti ini. Aku reda, ya Allah. Aku terima, ya Allah. Ya Allah, tapi aku tak cukup kuat. Aku takut, ya Allah. Terkasar bahasa, tertinggi suara. Tolong aku, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu ilmu yang Allah bagi pada Nabi Musa. Jumpa hikmah, mak marah, pam kita senyum je, tak apalah. Tak payah kongsi dalam WhatsApp group engkau semua adik-beradik yang dapat kesenangan daripada mak bapak. Aku tak dapat apa-apa, aku sedar aku hina, aku tak betul, aku pam-paman, tak payah. Tak payah. Orang kalau hati dah jahat, engkau cerita baik pun dia nampak jahat. Orang kalau mata dia penuh dengan kudis, kan hidung dia pasti berbau nanah. Faham tak? Tak payah. Kau jangan buang masa. Jangan buang masa. Boleh faham? Jangan buang masa. Ya, subhanallah. Subhanallah. Ada seekor siput babi. Kenal siput babi? Siput babi ni, dia jumpa arnab. Dia kata arnab, kan? Kalau aku lawan kau, aku pasti menang. Arnab dia kata, akulah lebih laju pada engkau. Asal pula engkau laju? Siput kata, engkau tak pernah belajar dengan legenda sejarah kita berdua. Kan? Aku lagi kuat. Sebab engkau pasti tertidur, engkau terlena. Anak kata, tak ada. Aku akan belajar dari kesilapan yang lepas. Aku tak akan tertidur, tak akan terlena. Jadi anak kata, jom kita lawan. Siput kata, aku tak nak lawan. Sebab aku berpegang pada sejarah yang lepas. Kan? Kau pasti kalah, pasti kau akan tertidur. Arnab ni, apa pun dibuat, dia tak akan dapat ubah pandangan siput tadi tu. Siput ini hidup dengan pandangan yang lepas. Nampak tak? Arnab dia bercakap tentang kekuatan yang dia ada pada hari ini. Kesilapan yang lepas oleh nenek moyang dia tak harus membebankan diri dia. Berapa ramai orang macam tu, sahabat? Dia hidup dengan pandangan yang lepas. Aku datang dari keluarga kaya, mak bapak aku bangsawan, sedangkan dia bangsat, malas tak buat kerja, harta makin kurang. Nampak tak? Dia hidup dengan pandangan yang lepas. Kita sebenarnya kena bina masa depan. Bukan bercakap tentang masa lepas. Kita bangsa yang banyak tanah. Hari ni apa tanah kita ada? Tanah kubur pun tak cukup sekarang. Nampak tak? Kita bercakap tentang masa lepas. Kita bercakap tentang masa depan. Bagaimana kita boleh bina satu kekuatan luar biasa. Bagaimana kita menjadi insan yang terbaik di akhirat esok. Akhirat berada di depan kita, bukan di belakang kita. Bagaimana dengan mak bapak kita macam tu, kita boleh jadi anak yang terbaik. Di kalangan anak-anak yang telah dilimpahi dengan kekayaan, belum tentu boleh hantar kalimah la ilaha illallah. Tapi kita sebagai anak yang tak dapat apa-apa kekayaan, tapi kita memaafkan mak bapak kita. Ya Allah, aku tak mampu bagi hadiah seperti mana adik-beradik aku bagi hadiah.
yang ada bagi mak bapak kereta, yang ada bagi beg berjenama Itali, berjenama Eropah, Swiss, yang ada bagi macam-macam lah bagi kat mak bapak, tambah dapur besar dengan mamarnya, picit keluar air terjun. Kan, tekan katil datang sendiri. Subhanallah, macam-macam teknologi dalam rumah. Semua adik-adik aku mampu sebab ada doktor, ada kerja dalam bidang farmasi, ada yang pilot, ada engineer, semua kaya. Aku ni tak ada apa-apa, aku abuk, aku sampah, aku hina. Ya Allah, aku tak ada apa-apa. Ya Allah, yang aku minta satu, ya Allah, berilah aku satu kekayaan yang paling mahal yang tak akan dapat pada orang lain, ya Allah. Ya Allah, di hari terakhir mak aku, di hari terakhir ayah aku, berilah aku peluang, ya Allah, untuk menerima hadiah ini, ya Allah, iaitu menghantar kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, itulah hadiah paling mahal, yang lebih mahal daripada semua kereta, rumah, beg tangan, apa saja yang dibagi oleh anak-anak. Nampak tak? Kadang-kadang kau jangan hina anak kau yang paling bodoh. Kau jangan hina anak kau paling cacat. Kau jangan hina anak kau paling bangang yang kau nampak pada hari ini, saat ini. Mungkin dialah orangnya nanti. Kata-katanya akan selamatkan alam barzah kau. Kata-kata dia akan menyelamatkan kau di akhirat besok. Jangan main. Kita tahu mana yang satu. Satu jadi mak bapak yang bagus, jadi anak yang bagus. InsyaAllah. Maafkan satu sama lain sebab memaafkan adalah sifat ahli-ahli syurga. Bukan senang, tapi kita kena belajar. Bukan mudah, tapi kita kena belajar. Bukan mudah, kita kena latih hati kita. Dan layanlah mak kita dengan baik walaupun dia balas kita dengan buruk. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah balas pula besok anak-anak kita layan kita dengan baik. Nampak tak? Dan kita mungkin tak dapat layanan baik daripada mak bapak kita daripada kita, tetapi dengan sifat baik yang kita bagi pada mereka, mudah-mudahan Allah ganti lebih baik dengan ahli keluarga kita sendiri. Anak-anak kita, menantu dapat yang baik. Jangan sombong. Jangan sombong. Wallahualam. Next. Hashtag FYP tak ada Bantulah kita hashtag FYP dia dah penat daripada TikTok Siti Farida. Salam Pak Riz. Saya nak tanya pendapat Pak Riz. Kalau kawan minta maaf dengan kita nangis-nangis, adakah dia salah besar dengan kita? Dia macam ni puan. Besar atau kecil bukan urusan kita. Kadang-kadang kita nampak kesalahan dia kecil, tapi di sisi Allah besar. Kadang-kadang kita nampak kesalahan dia besar, tapi kecil. Kadang-kadang kita nampak orang tu berdosa dengan kita, tapi hakikatnya dia tak ada buat apa berdosa pada kita. Jadi bukan tugas kita untuk mengenal pasti kapasitinya, darjahnya, kekuatannya. Bukan tugas kita. Nampak tak? Kalau datang kat kita dia menangis, kadang-kadang kamu mungkin kurang faham. Orang yang terlalu takut pada azab Allah, dosa kecil pun dia tak nak lepaskan. Dia minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. Dia nangis erat sedangkan dosa tu kecil. Tapi kalau orang yang jauh pada Allah, dosa besar pun tak nampak dosa. Dosa besar pun dia tak rasa dosa. Nampak tak? Jadi sama ada kawan kamu menangis atau tidak, itu bukan urusan kamu untuk menilai dosa dia besar atau kecil. Tapi urusan kamu bertuah kerana ada insan yang datang pada kamu menangis, sebab itu yang akan menyelamatkan kamu di akhirat besok. Kalau kamu tak nak maafkan dia, cerita tu panjang ke akhirat. Alangkah ruginya, sepatutnya kan kita masuk ke syurga kan dalam bicaraan yang sangat ringkas, sebab kita telah memudahkan perjalanan kita sendiri dengan memaafkan ramai orang, tapi oleh kerana keangkuhan kita kat dunia, kesombongan kita kat dunia, dendam kita kat dunia, kemarahan kita kat dunia, membakar kita ke akhirat besok. Ingat, berhati-hati, tak ada orang untung kalau bersama dengan orang dendam, sebab dah dibagi tahu ada 4 golongan manusia yang Allah tak pandang, yang Allah tak redha, dan antara seorangnya ialah orang yang hidup dengan berdendam. Hidup dengan dendam, Allah tak pandang. Kau dipandang oleh seluruh dunia, tapi kalau Allah tak pandang, engkau ibarat mati sebelum mati. Wallahualam. Next. Daripada TikTok, daripada Jungle Boy. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak tambah sayang pada isteri dan layan dia dengan baik? Nak tambah sayang pada isteri senang je. Kalau kau dapat bagi isteri kau 40% sayang, aku cadangkan kau kahwin satu lagi, jadi dapat 80%. Sebab isteri pertama 40, isteri kedua 40. Jadi 80%. Maka sayang telah bertambah pada isteri. Tak ramai suami berfikir macam tu. Kan? Kita kena fikir macam mana nak tambah sayang, macam mana nak tambah cinta, macam mana nak tambah rindu. Satu kesalahan paling besar, bila usia perkahwinan kita bertambah, kita tak ada usaha untuk tambahkan kasih sayang. Kadang-kadang bila usia perkahwinan kita bertambah, kita diuji dengan banyak ujian. Kadang-kadang kita punya cinta itu dingin, kasih kita dingin. Kan? Dulu kita tersentuh je, pergi katil. Sekarang tersentuh, bini buat tak tahu je. Jadi sayang kita terusik dengan perkara macam tu. Nampak tak? Jadi kita nak bawa diri kita supaya cinta itu tak terletak pada ranjang. Cinta itu tak terletak kepada
asmarah. Nampak tak? Cinta itu terletak pada semua perkara. Ada seorang lelaki, ini kisah benar, ada seorang lelaki, dia tengok isteri dia dan uruskan 2 anak. Dia baru kahwin. Bukanlah baru kahwin, bermakna dia dah kahwin nak dekat 5-6 tahun. And dapat 2 anak dah. Dan subhanallah. Maka dia tengok isteri dia balik kerja, buat kerja rumah, dan Ahad pun masih buat kerja. Kemudian dia dengar motivasi. Setiap masa dengar motivasi, dia ada keinginan nak merasai macam mana susahnya seorang wanita. Maka dia kata isteri dia, ujung minggu ni awak rehatlah. Biar saya uruskan rumah tangga kita. Biar saya yang masak untuk awak, special untuk awak tahu. Biar saya urus anak. And dia pun mula awal pagi, sebelum subuh dia dah mula buat sarapan seperti mana isteri dia buat. Buat. Tuan-tuan, punya hebat jantan ni, walaupun dia makan kopi jantan dan majun, dia makan kopi jantan, telur separuh masak 2 biji. Kan? Senaman berhari-hari, tak sampai pukul 12 dia dah pancit. Tengah masak anak menangis. Dia kata pada isteri dia, "Yang, tolong yang." "Ya, awak kata hari ni saya cuti. Awak cubalah jaga sekejap." Isteri apa lagi? Kesempatan terbaik. Kan? Masa tengah goreng tu, lari pergi tukar pampers anak. Kan? Lepas tu korang, mesin basuh dah bunyi. Kan? Nak tukar. Baru dia tahu. Baru tak sampai pukul 12. Dia dah tahu dah. Nampak tak? Sayang ini bila kita terima seadanya. Sayang ini bila kita pandang dia, kita nampak amanah Allah. Sayang ni bila kita bersama dengan dia, kita tak cari kelemahan dia, tapi kita cari kekuatan dia. Itu datang sayang. Kadang-kadang orang perempuan ni dia suka beletir. Tak semua tapi banyak. Orang perempuan suka ungkit. Tak banyak tapi berlaku. Ada orang perempuan dia tak banyak cakap, ada orang banyak cakap. Manusia pelbagai watak dan karakternya. Kalau nak samakan iman isteri kita, maka kita jangan letakkan kelemahan diri dia sebagai punca kita benci dia. Carilah kekuatan dia. Carilah kehebatan dia. Carilah kebaikan yang dia ada. Maka kamu akan dapat sayang tu. InsyaAllah. Dan seterusnya, kamu kena cakap dengan Allah. Cakap, "Ya Allah, tolong aku untuk tambah sayang aku pada isteri aku." Kena cakap sebab kau hamba. Aku hamba. Kita fakir. Kau jangan sombong. Kau peluk isteri kau pegang tangan, berjalan sama-sama. Kau anggap kau dah cukup sayang, sempurna. Jangan. Allah uji besok satu jantan, entah mana jantan tak guna. Kan? Bangsat ni jantan kat pejabat ke pejabat sebelah. Dia bagi usah bini kau. Dia pakai sihir. Bini kau dah tak tentu arah. Kau nampak tak? Sebab tu, hidup bergantung pada Allah. Wahai Allah. Engkau terus kunci cinta tu. Wahai Allah. Kan? Perhubungan aku pada bila-bila masa boleh ada masalah. Maka aku sujud pada engkau, mohon pada engkau, ya Allah. Bantulah aku untuk kekal sayang ini malah bertambah. Wahai Allah, tolonglah lindungi pas aku dan isteri aku. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang bertemu di dunia. Bertemu kembali sekali lagi di akhirat besok dalam syurga-Mu, ya Allah. Wahai Allah, bertemu kami dengan penuh sayang. Berpisah kami dengan sayang, ya Allah. Maka bertemu kami sekali lagi yang terakhir nanti di akhirat, ya Allah, juga dengan sayang. Berhias dengan syafaat Nabi. Bertemu dengan kasih sayang kau, ihsan kau. Mintalah pada Allah macam tu. Kan kadang-kadang kita tahu orang perempuan ni kadang-kadang engkau cakap dia tak nak dengar. Engkau ustaz pun, engkau tuan guru ke, engkau guru disiplin ke, engkau rasa apa? Engkau guru disiplin. Tengok sikit. Mana cikgu disiplin? Jom masuk. Aku nak tengok. Kau boleh disiplinkan bini kau. Engkau pegang kotan, budak-budak semua lari. Kau pegang kotan, aku tengok siapa lari. Engkau ke lari ke bini kau lari. Nampak tak? Siapa cikgu disiplin kat rumah kau? Nampak tak? Orang lelaki ni, dia punya hebatnya, bila isteri dia bising, dia senyap. Sebab itu tidak menjejaskan kejantanan kita. Sebaliknya, jantan yang hebat. Kata guru saya dalam bab keluarga, saya berguru dalam bidang kekeluargaan ni. Kata guru saya, orang hebat dalam bidang sebagai seorang ayah, bila isteri dia menjerit, isteri dia mengamuk, isteri dia cakap sumpah serapah, dia tenang, dia relax, dia ingat Allah. Itulah jantan sebenar-benarnya. Sebab wanita bukan kita punya sparring. Nampak tak? Kalau kita tumbuk tombang dia. Jadi wanita tidak Allah hadirkan, Allah zahirkan untuk kita sparring dengan dia. Jadilah orang yang ada akal. Letak di sini, bukan di kepala lutut. Nampak tak? Ada orang sparring bini dia, terlalu geram. Orang wanita memang dia cepat lafaz, cepat cakap. Pam. Suatu wanita tidak ada hak untuk lafazkan talak. Kalau tak ada, kita semua jantan habis dicerai yang kita. Kan? Setiap hari kena cerai. Sebab tu lafaz talak ada pada lelaki, tidak ada pada perempuan. Kalau tak ada, minta maaf lah.
Kan? Kita cuma jumpa kat kedai mamak semua dalam keadaan tengah termenung, duduk relax, tak tahu apa nak buat kan. Itu semua kena lafaz talak tu. Itu semua bersepah kat kedai mamak semua kena lafaz talak tu. Termenung je. Badan bergetak-getak, bersalur-salur. Tu lepas talak bini talak kena tu dah tahu berapa. Nampak tak nasib baik tak ada. Satu lelaki Allah bagi 3. Kalau perempuan Allah takdirkan boleh lafaz talak, aku rasa Allah bagi 1000 kali. Kan? Faham tak? Kadang-kadang dia dah ceraikan suami dia, petang kadang dia call balik. Bang, baliklah bang. Asal bang tak balik? Kan kau dah talakkan aku, habis kau panggil aku balik. Alah bang, perempuan ada 1000 bang, baru 100. Kan? Ada 900 lagi bang. Baliklah bang, baliklah bang. Faham tak? Allahu akbar. Wallahu alam. Next. Minta dalam 1,000. Terima kasih Terima kasih. Daripada muka buku. Ya. Daripada Safika. Ya Safika. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam. Saya rasa dah malas nak bergaduh. Nak jadikan isu dalam semua hal. Contoh, kalau ada hal dengan office mate, saya diamkan je sebab malas. Boleh ke dalam diam saya tu, saya doa dapat pahala sebab sabar dengan office mate tu? Dalam hal lain pun, saya doa dalam hati macam tu. Boleh ke? Kau ingat nak cari orang macam kau senang ke? Engkau manusia istimewa lah. Engkau manusia yang istimewa. InsyaAllah. Teruskan. Diam bukan maknanya mengalah. Kan? Diam itulah tanda kamu bijak. Satu, kita nak jadi fatanah, bukan pandai. Fatanah, bijaksana. Jadi CEO dia pandai, tapi belum tentu dia fatanah. Jadi menteri dia pandai. Pandai beli orang, pandai burung sana, pandai usah sana, pandai. Tapi tak tentu dia, belum tentu dia bijaksana. Jadilah orang bijaksana. Kamu bijaksana. Dan kamu diam. Ketika Rasulullah dimaki Hamun, Rasulullah senyap, dia diam je. Adakah kedudukan Nabi terjejas? Adakah barah Nabi tercalar? Adakah nama baik Nabi terendam dan tenggelam? Tidak. Kita je tak faham. Orang maki kita, kita rasa tercabar. Kena pula maki depan staf kita, depan kau kita punya marah. Na'udzubillah, dia belum tahu siapa aku. Kan perkataan kita biasa berpela. Kau belum tahu siapa aku, dia belum tahu siapa aku, belum tahu siapa aku, belum tahu. Siapa nak tahu siapa engkau? Kan? Allah tahu siapa engkau. Malas bangun malam, Quran tak pegang, solat pun berkira, lambat. Nampak tak? Anda tahu kan siapa engkau? Jadi, sahabat Syafiqah, kamu orang hebat. Diam itu menjadikan kamu lebih tenang. Dengan syarat, kamu banyak bicara dengan Allah. Kamu banyak luahkan pada Allah. Kamu banyak bercerita pada Allah. Kamu sebut apa yang terbuku dalam hati kamu. Bantuan Allah, wallahi akan sampai. Lambat dengan cepat dia. Tapi kamu tenang. Tapi kalau kamu balas, dia balas balik, jantung kau dapat. Kan? Darah tinggi kau dapat. Silap-silap stroke. Dia yang buat perangai, kau yang kena stroke. Nampak tak? Dia yang buat perangai, kau fikir. Geram. Tak dapat lepaskan kan? Bagi orang tak dapat lepas. Marah-marah, stroke. Pecah pembuluh darah, stroke. Suami isteri selalu macam tu. Jadi, lepaskan. Luahkan pada Allah. Wahai Allah, aku tak kuat. Wahai Allah, tolong aku. Wahai Allah, tolong aku. Allah yang maha kuat. Dia yang kuat. Nampak? Dia yang bagi rezeki kat kita. Ya Fatah, Ya Razak. Pergi cari dia. InsyaAllah kamu dapat. Next. Tadi Alhamdulillah dah cerita 300. Untuk TikTok, Puan Syahidah, macam mana nak bersabar dengan pasangan? Puan, kalau Allah bagi pasangan kita semua bagus, mana tiket ke syurga? Boleh bangun tahajud 3:30 pagi selama 10 tahun tak henti sekali pun. Tapi dapat suami, dah 15 tahun kita kahwin dengan dia. 15 tahun kita sabar. Nampak tak? Kamu boleh sabar dengan suami kamu 15 tahun. Tapi kamu belum tentu dapat jaga tahajud 15 tahun. Kamu belum tentu boleh pegang Quran, baca Al-Mu setiap malam selama 15 tahun tanpa ada tertinggal sekali pun. Nampak tak? Bukan senang. Belum tentu kamu boleh buat amalan yang berterusan. Belum tentu. Bukan. Kadang-kadang tertinggal juga. Kan? Tapi Allah hadirkan satu ruang, satu jalan untuk selamatkan iman kita. Jadi, sabar tu Allah dah janji. Allah janji dalam Quran. Kan? Siapa yang sabar, siapa reda dan sabar, Allah kata, aku bagi dia syurga. Allah Akbar. Orang nak cari syurga, kena pergi perang, syahid. Orang nak cari syurga, pergi belajar sampai Yaman. Kan? Sampai kat Jordan, sampai kat Afrika, belajar kitab, belajar mazhab. Belajar 4 mazhab, belajar, hafal. Demi untuk dapatkan jalan ke syurga. Tapi ada orang, tuan-tuan, suami maki dia sabar, suami kata macam-macam dia sabar. Kerana suami dia layan, karakter suami yang banyak busuk dia layan. Bau harum saja kat mulut dia, kat hidup dia. Walaupun hanyir sehanyir-hanyir sifat suami dia.
itulah jalan yang sangat sukar dilalui oleh wanita-wanita akhir zaman. Bukan senang, tapi ada orang tak cinta. Untunglah dia. Wallahualam. Next. Daripada Mawar Merah di TikTok, salam Pak Riz, anak merajuk berminggu, apa nak buat dia umur 5 tahun? 5 tahun? 25. 25 tahun anak mengajuk. Kadang-kadang kita ambil kesempatan kosong, tulis balik macam mana kita didik anak kita. Kadang-kadang cara kita mendidik tadi tu menjadikan siapa dia hari ini. Itu hakikat, itu fakta. Cara kita mendidik dia menjadikan siapa dia hari ini. Kalau kamu mendidik dia dengan masjid, masa dia banyak kat masjid. Kalau kamu didik dengan ayat-ayat Allah, sekejap-sekejap dengar Al-Quran. Daripada dia baby hari yang pertama, sampailah dia pergi sekolah tadika, dia sentiasa dibesarkan ayat Quran. Maka hidup dia nak dengar ayat Quran. Nakal-nakal dia besok pun, dia dengar ayat Quran, dia tenang. So, satu Nabi kata, mak bapak lah Yahudi, memajusi, menasranikan anak-anak dia. Kamu ingat hadis tu apa? Suka-suka. Mak bapak tak perasan. Mak bapak yang jadikan anak macam tu. Tak apalah Pak Riz, dia kecil-kecil, apa nak ke tudung, terpulang. Itu pandangan kamu. Sedangkan nak didik anak, biar daripada dia rebung. Bukan dah jadi bulu. Kau patahkan dia, patah betul. Patah yuk, sekarang siapa patah hati? Sekarang siapa patah hati? Siapa perasaan yang terluka? Nampak tak? Bila anak buat macam tu, kita akan terluka perasaan kita. Bila kamu terluka, kamu terasa hati, Allah tak reda pada anak tu. Sebab tu dia tak dapat balik. Sebab Allah dah tutup jalan balik dia. Allah dah tutup jalan dia nak kembali. Nampak tak? Sebab Allah tak reda dengan perbuatan dia. Sebab kamu dalam kamu tak perasan, kamu juga tak reda. Jadi, amalkan satu pendekatan. Bangun tahajud, ampunkan dosa anak. 2, bangun tahajud, buat solat hajat, minta bantuan Allah, beri kita kefahaman, beri kita panduan, beri kita bimbingan macam mana nak selamatkan anak kita. Ada 1001 cara nanti Allah hadirkan. Allah yang akan penuhi perjalanan hamba yang disayang. Teknik-teknik yang saya beri kongsi, kan? Anda duduk kat rumah, dia entah mana dia dekat luar. Dia dekat luar ke dalam rumah, tak nak tegur mak bapak. Kan? Hantar surah Al-Fatihah. Sedekahkan surah Al-Fatihah secara berterusan. Sedekah, ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah, berilik, kembalikan dia pada aku, ya Allah. Saya pernah kongsi, kan? Dan saya pernah buat coaching, kaedah ini benar-benar berlaku. Kan? Kisah-kisah seterusnya nanti saya kongsi pada 24 bulan 12. Kalau bagi mereka yang nak hadir program keluarga saya, program besar tu, 24 bulan 12, di Setia City Convention Center. And siapa-siapa yang nak bantu Madrasah Pak Riz untuk kambing dan lembu, kita ada buat korban di madrasah di Kemboja dan di India. And anda boleh hubungi kita untuk dapatkan projek korban tersebut. Nak beli kopi, Pak Riz Coffee, kita ada Pak Riz Coffee. Dan anda boleh juga jadikan minuman pagi anda dengan kopi Pak Riz. Terbaik, sedap. Memang sedap. Sambil minum, anda sedang bersedekah. Sebab itu produk madrasah. Kita tak ambil produk orang. Kita punya produk sendiri. Itu mahalnya. And subhanallah. Teruskan. Daripada TikTok, suka senyum, cara nak teruskan sangka baik walaupun pasangan buat hal banyak kali. Bukan senang kan? Dia ibarat pisau ditori-tori ke badan kita dan kita cuba berfikir bahawa tidak ada darah yang mengalir. Kita cuba abaikan luka yang terletak di badan kita. Bukan senang. Bukan semudah yang kita lafazkan. Jadi untuk memaafkan orang, untuk menerima kekurangan pasangan kita, untuk menerima dia seadanya, kita perlu berurusan dengan Allah. Bukan berurusan dengan dia, berurusan dengan Allah. Sebab Allah yang akan bagi hati yang boleh terima dia. Kalau tak, hati kamu akan dipengaruhi oleh bisikan iblis laknatullah, akan dimasukkan bicara-bicara iblis. Itu menyebabkan kita hati berkata-kata, kita bertambah dingin, kita rasa tak selesa, kita bengang, kita marah, kita dendam. Kadang-kadang tengah-tengah buat kerja pun, masa marah tu datang tiba-tiba, kita merah, kita hentak-hentak meja. Itu menyebabkan banyak orang murung, banyak orang psikiatrik, banyak orang stres pada akhir zaman. Kembali pada dia. Banyakkan zikir. Kunci di zikir. Banyakkan zikir, borak, bicara dengan Allah. Bagi tahu pada Allah apa yang kamu sedang lalui. Minta pada Allah, wahai Allah berikan aku hati yang tenang. Ya Allah berikan hati yang menang. Wahai Allah berikan hati aku yang senang. Ya Allah berikan hati aku yang menang, tenang dan senang. InsyaAllah Allah akan bantu. Buat amalan zikir banyak tuan-tuan. Buat amalan zikir. Ada banyak teknik. Buat amalan. Kami kat madrasah kami letak tangan kat dada. Ini ibarat satu simbol untuk dapat ketenangan. Ini teknik saja, tak ada dalil. Teknik je, kaedah.
amalkanlah. Ada orang letak kat kepala, ada orang letak kan kat dada. Subhanallah, mudah-mudahan Allah bagi kita ketenangan. Next. Daripada TikTok kedai Kak Ju, Pak Riz nak reda suami tak boleh berlaku adil dalam segi giliran kerana tekanan dari isteri dulu. Awak isteri muda awak isteri muda. Okey, insya-Allah terima kekurangan itu, sebab bila anda bersedia untuk menjadi isteri yang nombor 2, anda dah fikir masak-masak dah sepatutnya bahawa semua ini boleh berlaku. Seorang lelaki yang kahwin nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan, dia bukan kahwin sebab dia mampu jadi adil. Selalunya dia kahwin atas nafsu, dia kahwin atas keinginan, syahwat, dia kahwin atas kepercayaan dia boleh handle. Hakikatnya dia tak semudah tu. Nah, sebab tu kahwin lebih daripada satu bukan satu kewajipan, bukan satu kemestian. Itu adalah extra bonus kepada orang yang benar-benar boleh menjadi adil, benar-benar boleh ikhlaskan perjalanan hidup dia, benar-benar boleh satukan isteri-isteri dia, benar-benar boleh menguruskan rumah tangga tu dengan bijaksana. Bukan semudah tu. Satu pun kita mengah, satu pun kita lelah, satu pun kita penat, satu pun banyak sengketa, satu pun banyak balah. Ini kan 2 dan 3. Jadi anda yang telah memilih untuk letakkan diri anda di tempat nombor 2, anda sepatutnya menerima setiap kesulitan yang berlaku. Sebab anda dah faham dah. Anda yang berada kat level tu. Nampak tak? Dia tak akan sama dengan nombor 1 kan. Jadi nombor 1 tu kan, kalau dia faham, dia jadi lebih senang. Dia akan marah suami dia. Bang, asal kat rumah ni je bang. Balik kat rumah madu saya bang. Abang kena adil. Tak. Biasanya, bukan semua, kebiasaannya, majority akan pastikan suami dia lebih banyak masa dengan dia. Tak kira nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dia akan pastikan suami tu lebih banyak dengan dia berbanding yang lain. Nampak tak? Dia sendiri pun tak adil. Macam mana nak lahirkan suami, macam mana nak lahirkan kedamaian, kerukunan, kebahagiaan. Dan suami yang tak ada kekuatan tapi ada hajat nak kahwin satu lagi. Nampak tak? Tak ada kekuatan. Jadi bila isteri pertama dah marah, anak pun dah besar-besar, banyak yang tegur, banyak tak tegur siapa, suami tadi dia dah mula kelemasan. Kadang-kadang tenggelam dengan angkara tangan dia sendiri. Maka dia lebih banyak masa dengan isteri pertama atau isteri kedua, tidak pada isteri yang lain. Ini semua berlaku sebab kita tidak menguruskan rumah tangga kita dengan bijaksana. Kita yang cipta masalah, kita kena hadaplah. Jadi puan yang tanya soalan, anda kena terima kenyataan. Ini adalah perkara yang berlaku dalam kehidupan dunia realiti. Anda kena terima menjadi isteri kedua. Kan? Sepatutnya lebih banyak masa kan. Tapi anda sering ditinggalkan kerana tekanan isteri pertama. Kita kena terima kenyataan ni. Dan subhanallah, sebab kita nak pilih dia nombor 2. Dan pada waktu sama, banyak luahkan pada Allah, banyak bicara dengan Allah, banyak menangis di hadapan Allah, minta Allah bagi hidayah pada suami kita agar dia adil. Kita ada hak juga sebab kita seorang isteri. Subhanallah, Allah alam. Next. Daripada Nina Safura 22 di TikTok, Faris, mak saya sering difitnah, sedangkan mak saya tak tahu apa-apa. Saya selalu doakan mak saya sentiasa redha. Bagus, anda anak yang baik. Anak yang baik bukan membakar perasaan mak. Anak yang baik bukan mencurah minyak kepada api yang sedang menyala, bara yang sedang ada. Anak yang baik sentiasa doakan mak. Anak yang baik sentiasa tenangkan mak. Anak yang baik sentiasa positifkan mak. Anak yang baik sentiasa bagi semangat pada mak. Anak yang baik sentiasa dekat dengan mak dan ayah. Nampak tak? So, perbuatan anda betul. Kalau ibu kita sentiasa difitnah, bermakna Allah sedang membawa ibu kita jalan yang Allah reda kalau dia reda. Allah sedang tarik ibu kita dekat dengan Allah. So, perjalanan ibu anda penuh istimewa, penuh keindahan. Jangan layan fitnah, jangan layan kata orang, jangan layan bicara orang, jangan layan tuduhan orang. Kekal jalan ihdinas siratal mustaqim. InsyaAllah kita selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. InsyaAllah. Next. Daripada muka buku, Bajang Tanah, Faris, 21 Mei ni ada perjumpaan geng-geng WHO untuk mengubal akta tentang perubatan. Minta doakan yang baik-baik. Mereka berhak untuk buat apa saja. Kita berhak untuk kekal dengan kehidupan Islam kita. Mereka berhak untuk memanipulasi apa saja. Kita tak akan ada kekuatan untuk memerangi mereka, melainkan kembali kepada Allah. Itulah kekuatan yang sebenar-benar.
Kata Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi SAW yang gugur dalam perang Suhadah, perang Muqtar. Katanya apa, kekuatan kita umat Islam tidak terletak pada senjata. Kalau bandingkan kita tak ada senjata sehebat Amerika Syarikat, sehebat China, sehebat negara India, kuasa-kuasa nuklear. Kita tak ada kekuatan tentera. Bilangan tentera kita sangat sedikit. Negara-negara Islam juga banyak yang lemah dalam bidang ketenteraan. Tapi ada satu kekuatan yang tidak ada pada mereka, ialah ketakwaan. Bagi kita yang takwa, kita pegang satu Malaysia, tenteranya mesti kembali pada Allah. Program agama mesti tersusun. Program agama kepada mereka yang beruniform, polisnya, tenteranya, customnya, immigrationnya. Kita lihat pecah amanah berlambat-lambat pada mereka yang beruniform. Sebab Islam tu tidak digaris pandukan dengan baik dalam kehidupan mereka. Kita tercari-cari dunia, sedangkan akhirat sedang menanti kita. Kita sedang dibaham oleh dunia sebelum kita hangus ke akhirat besok. Kita sedang lemas dengan nikmat dunia, sedangkan nanti kita benar-benar mati ke akhirat. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu kan Islam ni harus dibangunkan. Tengok Ayub Khan cakap apa. Dia antara polis yang dia adalah polis yang nampak, yang Allah beri dia, dan nampak, dan dengan kuasa yang dia diingatkan pun orang tak ingat. Sedangkan Nabi yang hebat pun orang tinggalkan agama. Nabi dah bagi tahu jelas dan nyata, orang tinggalkan selamba. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah kita sebenarnya yang berada di akhir zaman. Apa pun percaturan orang kafir, kita umat Islam kena kukuhkan ketakwaan kita. Jaga amal, selamatkan anak-anak, didik mereka dengan Quran, didik mereka dengan sunnah, kenal Nabi SAW, insyaAllah kita selamat. WHO atau siapa pun, mereka akan ada agenda-agenda lebih luar biasa, lebih memeranjatkan, lebih menyusahkan, lebih menyulitkan. Itu akan berlaku. Saya percaya itu akan berlaku. Kan? Tapi saya sangat percaya bantuan Allah pasti akan hadir bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang dekat dengan Allah. Wallahu alam. Next. Daripada Azura Ahmad di TikTok, Pak Riz, pada saya suami itu penentu syurga dan neraka. Pak Riz, pada saya suami itu penentu syurga dan neraka saya. Betul ke? Betul lah tu. Itu antara perkara yang serius yang perlu anda ambil berat. Sebab kebanyakan perempuan, dan ini Isra Mi'raj yang peristiwa yang Nabi cerita, yang tidak diambil berat. Orang wanita ni adalah mereka yang paling banyak masuk neraka. Adakah mereka tak solat? Mereka solat. Ini Nabi yang cerita, ulama dan bagi penerangan kepada kita. Wanita ini solat ni bagus, zikirnya ada, dia rajin bangun tahajud, tapi kesilapan paling besar yang selalu dilakukan wanita, dia tak cukup kuat untuk taat pada suami. Dia tak cukup kuat untuk taat pada suami. Nah, itu je punca dia, kunci dia. And sebab tu kena jagalah benda ni. Nampak remeh. Anda pergi belajar agama, tapi balik rumah anda lawan suami. Sia-sia tu anda belajar. Ini bukan gurau. Anda balik, anda tengking suami. Anda balik, anda hina suami. Anda balik, anda pelekehkan dia. Sebab dia tak belajar agama kan? Sebab dia tak solat. Hatta dia tak solat sekalipun, kamu tidak ada hak untuk pelekehkan dia, hentam dia, kutuk dia, hina dia. Sebab itu bukan jalan-jalan dakwah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok, Luan Wan, jarang jumpa pasangan yang kita nak. Kebanyakan memang ada gusti. Wan, engkau nak, kau pernah tahu tak apa yang Allah nak pada engkau? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ketika aku berdoa dan aku dapat apa yang aku doa, aku suka, aku gembira, aku bahagia. Sebab yang aku doa tadi Allah kabulkan. Itu yang aku nak. Tetapi ketika aku berdoa dan aku tak dapat, aku lebih suka 10 kali ganda. Kerana yang apa yang aku tak dapat, itu yang Allah nak. Itulah tauhid. Itulah bab tauhid. Kamu akan nampak, ya Allah, aku nak anak, Allah tak bagi anak pada kamu. Sampai umur dah 60-70 dah tak ada harapan anak dah. Memang tak dapat dah. Kan? Banyak orang tam sailang anda, kutuk anda, tak pandai inilah, tak pandai itulah, macam-macam orang cakap. Sedangkan orang lupa tu perkara. Allah yang tak bagi. Maknanya Allah nak dia hidup tanpa anak. Maka orang ini kalau dia reda, dia sabar, dia lebih mulia daripada orang yang ada anak tapi tak tahu didik. Boleh faham? Faham ke faham? Jadi hidup kita bukan apa yang kita nak, tapi apa yang Allah nak kepada kita. Macam mana kita nak tahu? Apa yang Allah takdirkan hidup kita, itu yang Allah nak. Maka terima takdir kita, reda dengan takdir kita. Itulah orang hebat. Nampak tak? Kamu nak Ferrari, Allah bagi Ferrari. Kamu yang nakkan, Allah bagi lah.
Tapi ada orang nak berjaya, Allah tak bagi. Allah yang nak kamu kekal dalam kehidupan macam tu. Maka reda dengan kehidupan tu. Reda dengan apa yang kamu lalui. Kamu jadi orang hebat. Sebab kehebatan kita tak terletak pada sebesar mana harta kamu, pangkat kamu, kedudukan kamu, jawatan kamu. Tapi takwa kamu. Bila kamu yakin dengan apa yang Allah bagi, itu takwa. Bila kamu yakin, itu yang Allah nak, itu iman. Wallahualam. Next. Daripada Laili dari TikTok. Assalamualaikum Baris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tahajud dulu atau taubat dulu seperti malam? Tak jadi masalah. Kebiasaan orang buat tahajud. Kan? Tak jadi masalah. Malah tahajud tu juga boleh jadi taubat. Tak jadi masalah. Yang saya belajar lah. Kan? Solat taubat ni pun ada perbezaan pendapat. Tapi tak apa. Buat tahajud. Kan? Niatkan taubat boleh. Kan? Allah tahu apa yang kamu nak. Kan? Jangan disulitkan amalan. Buat je. Kan? Dalam tahajud kita menangis, minta ampun pada Allah. Allah angkat juga itu taubat. Istighfar juga taubat. Kan? InsyaAllah. Nak buat taubat, kemudian nak buat tahajud, nak buat tahajud, kemudian taubat, tak jadi masalah. Yang masalah tak buat. Kita tinggalkan. Itu je masalahnya. Wallahualam. Next. Daripada Syafiq SB kat TikTok. Single boleh hadir ke seminar tu Baris? Lagi bagus. Saya sangat suka sebab follower saya budak kecil. Follower saya orang tak kahwin. Follower saya ada pelbagai. Saya ada follower pelacur. Saya ada follower pelayan bar. Saya ada 1,001 orang. Saya ada follower pun bukan Islam. Ada je. Tak jadi masalah. Sebab ilmu ini sangat mahal. Kan bagus. Orang belajar silat selepas kena bantai ke sebelum kena bantai? Sebelum kamu melunyai, diuji oleh Allah. Bawa ilmu, belajarlah. Manfaatkan semua tu selepas kemudian ni. Kan? Dapatkan ilmu. Belajar. Sebab rumah tangga ni, ilmu ni bukan 1 tambah 1 jadi 2. Kan? Bukan formula macam tu. Cikgu ni cakap macam ni, cikgu ni cakap macam ni. Kadang-kadang datang masalah, semua pendapat ni tak boleh pakai. Tak boleh tak sesuai dengan diri anda. Faham tak? Tetapi kalau bab agama, dia valid untuk semua keadaan. Kena maki, kena hamun, jatuh, susah, miskin, kaya, penyakit, apa saja, zikir. Dia valid untuk semua keadaan. Nampak tak? Jatuh solat, berjaya solat, susah solat, kaya solat, miskin solat, tak ada apa-apa solat, kena hina solat, dipuja-puja solat, dipuji-puji solat, diangkat tinggi solat, dibuang jatuh ke bawah solat, tersungkur solat, dapat kerja solat, kena buang kerja solat. Maknanya solat valid untuk semua keadaan. Nampak tak? Kan? Jadi bila kita datang program-program motivasi ini, kita sedang diremindkan kepada kita teknik-teknik yang betul untuk berhadapan dengan 1,001 masalah. Apa kaedah yang Nabi ajar untuk berhadapan dengan masalah? Nampak? Ini semua kita nak belajar. Supaya kena betul caranya, maka betul lah langkah kita. Bila langkah kita betul, peluang kita bertemu dengan Allah dengan penuh kasih sayang tadi sentiasa terbuka. Nak dapat ihsan Allah tu terbuka. Wallahualam. Termasuk syirik tuan dah 85k. Dah 85k. Saya nak berhenti dah ni. Syafiq kata dah 85k ni, kata njut lagi banyak sikit dah dia tu. Okey. Daripada Yang Manis. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam. Saya sedang berusaha untuk qada solat-solat lama. Boleh saya buat juga tahajud atau perlu habiskan qada tu? Memanglah yang wajib tu perlu diutamakan, tapi tak salah sebab kamu sedang lakukan solat qada, maka diheret sama solat tahajud, tak ada masalah. Yang jadi isu solat qada tak buat, solat sunat dibuat, itu jadi masalah. Yang utamakan. Nampak tak Jangan fardu tinggal solat sunat buat. Itu yang terbalik tu. Yang fardu tu wajib, mesti buat. Jadi qada solat adalah keutamaan, adalah perkara yang dituntut buat dahulu. Pada masa sama kita heret, kita bawa sama tahajud, tak apa. Buat tahajud tapi tak qada, tu masalah. Qada subuh, qada maghrib, qada isyak. Dia berlaku 24 jam walaupun lepas solat subuh. Jalan terus. Buat setiap masa. Subhanallah, namun pada waktu sama kita bawa sekali solat sunat. InsyaAllah boleh. Allahu Akbar. Next, apa ada soalan? Perkongsian dulu daripada Cik Lan. Ya, Cik Lan. Terima kasih atas perkongsian. Baru seminit ikut live ni, air mata saya jatuh. Terima kasih. Sama-sama kita. Biarlah air mata kita jatuh kerana Allah SWT. Kerana dia yang memiliki segala-galanya yang apa yang ada pada kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita terlalu banyak mengalihkan mata, orang perempuan khususnya. Banyak mengalihkan mata untuk orang lain. Rugi kan?
Dan air mata itu tidak bernilai, tidak berharga, langsung tak dapat selamatkan iman kita. Malah besok di akhirat air mata itu tak diterima. Kan? Tapi kalau jatuh kerana Allah, takut azab Allah, insaf, keinginan nak bertaubat, rasa sangat bersalah, rasa sangat berdosa, semuanya itu adalah keuntungan. Sebab tu dikatakan tidak ada perkara sia-sia bila kita ingat Allah. Setiap kelopak mata kita berkelip-kelip ni, bila kita fikirkan Allah, semuanya pahala. Tangan jari jemari kita bergerak-gerak ni, semua dapat pahala. Duduk kamu kerana Allah dapat pahala. Satu orang duduk ni, dia tak duduk sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala dah. Nampak tak? Selawat ni. Pahala jalan ni. Dia terperanjat. Diceritakan ketika timbangan mizan, pahala lagi banyak daripada dosa. Dia tanya malaikat, wahai malaikat, aku orang biasa. Amalan aku tak seberapa. Kenapa timbangan mizan aku berat kat pahala? Dan malaikat refer pada Allah. Allah bagi tahu malaikat sampaikan. Apa dia? Sebab banyak amalan-amalan kau rasa kecil, yang kau tak perasan, yang kau tak sedar, menjadi kebiasaan hidup kau telah menyelamatkan kau pada hari ini. Apa dia? Bismillah. 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 Nampak tak? Berapa ramai orang keluar cari Allah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Nampak? Berapa ramai orang doa macam ni? Yang keluar je. Allahuakbar. Okey. Dah. Saya serah pada Saudara Syafiq. Berapa ribu? Wah, suka Syafiq hari ni. Berapa bulan dia tekan macam ni. Tekan macam ni kan. Subhanallah. Jangan lupa bersama saya 21/4 nanti. Dan projek kambing dan lembu. Buat korban. Jom bersama dengan Madrasah Paris. Dapatkan kopi juga untuk Madrasah Paris. Kita nak bangunkan sebuah madrasah kecil untuk tempatkan 10 pelajar di kampung Paris. Kalau anda ada hajat dan ada dana nak bantu, kita pakai kontena. Satu kontena tu lebih kurang dalam 6 hingga 7 ribu lah. Masuk kos pengangkutan 7 ribu. So kita ada 3, dalam 21, 22 macam itulah. Kalau anda ada RM50, RM100 tak? Visi rakyat. Terbaik insyaAllah. Jangan lupa pergi file kat TikTok dan Paris 17 untuk anda dapatkan video terbaru Paris. InsyaAllah saya undur diri. Terima kasih semua. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke Pujo Live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda semua untuk hadir ke dalam live bersama dengan Pak Riz. Kepada yang kali pertama, terima kasih. Salam ukuran untuk semua. Dan kepada anda yang dah lama follow Pak Riz, terima kasih. InsyaAllah dengan sokongan anda semualah Pak Riz dapat teruskan live sehinggalah ke hari ini dengan izin Allah SWT. Alhamdulillah. Okey, kita telah pun sampai ke Pujo Live. Tapi sebelum tu saya ingin ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan program-program daripada Pak Riz dan Madrasah Pak Riz, iaitu pada 24 Disember 2023 di City City Convention Center Siti Alam Selangor akan berlangsungnya seminar hashtag bersama dengan Pak Riz dalam sebuah dewan yang sangat menarik, sangat besar. InsyaAllah kita duduk sama-sama, kita dengar perkongsian yang menarik daripada Pak Riz insyaAllah. Dan jangan lupa juga kepada perempuan yang ingin menyertai projek ibadah korban bersama Pak Riz dan Madrasah Pak Riz, insyaAllah anda bolehlah berhubung dengan TikTok Pak Riz Sweet Kambing. InsyaAllah di situ ada segala informasi untuk anda menyertai projek ibadah korban. Seterusnya, jangan lupa juga untuk dapatkan Pak Riz Coffee. Ada soalan tadi berkaitan dengan Pak Riz Coffee. Pak Riz Coffee adalah minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sehat di perut. Nak tahu info lanjut, dapatkan di beg kuning di TikTok staff Pak Riz, InsyaAllah. Mic rosak. Mic rosak. Dengar tak dengar? Harap dengar suara saya. Minta admin boleh reply tak? Dengar tak suara saya? Okey, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan live pada hari ini insyaAllah lah. Audio untuk masa sementara saya bercakap ni. Okey, insyaAllah. Okey, dan salam zuhur juga kepada yang sedang menonton. InsyaAllah kita telah pun sampai ke Pujo Live. Terima kasih untuk soalan-soalan yang diberikan. Ajib, sikit lagi 100k. Itulah, tak apalah. Mungkin hari ni, setakat ni rezeki kita. InsyaAllah dah 95k. Apa-apa pun, terima kasih. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Dan kepada anda yang ingin menyumbang untuk Madrasah Pak Riz, bolehlah berhubung dengan TikTok staff Pak Riz insyaAllah. Kita ada segala informasi di situ. Jom sama-sama kita support konten-konten daripada Pak Riz insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi nanti insyaAllah dalam live berikutnya.